Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pihak Global Ihsan selaku penganjur majlis ilmu yang diraikan semua para pencinta ilmu di alam maya yang bersama pada malam ini dan pada setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini Jumaat 20 September 2024 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1446, yang kita tengok rata-rata orang hari ini bercakap tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita katakan tak ada manusia di atas dunia ni yang beriman kecuali semuanya mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak cinta Nabi ataupun yang khianat pada Nabi itu, sama ada dia tu memang kafir tulen ataupun pokok munafikin yang hanya menerima Islam secara tempelan tapi tidak menerima Islam secara syumul, secara keseluruhan. Kita kata ini kumpulan yang cukup berbahaya. Sebab apa? Mereka berlindung di atas di sebalik nama Islam tapi hakikat sebenarnya bukan Islam. Maka para jemaah sekalian, apa yang kita belajar ini iaitulah tentang rukun iman. Apa yang kita belajar ini adalah merupakan rukun iman. Rukun tak mana apa rukun? Kalau kita kata rukun ialah merupakan tonggak dalam keimanan. Tidak akan beriman seorang itu kecuali apabila dia betul-betul memahami apa yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk memahaminya. Dia mesti mengimaninya secara total, secara penuh. Tak boleh separuh-separuh je seperti mana yang dibuat oleh pokok munafikin, ambil sebahagian tak ambil sebahagian, ataupun sebagaimana adat yang dibuat oleh pokok ahlul kitab di zaman dulu. Kita kata itulah satu benda yang cukup berbahaya yang melanda sebahagian daripada anak-anak orang Islam di zaman kita ini. Kita kata bahayanya apabila Islam itu dikenali secara tempelan ataupun dikenali dengan sebahagiannya, dan sebahagian agama Islam lain diabaikan ataupun kecuaian yang sangat ketara, sangat melampau. Kita kata itu bukan daripada laisa minal Islam. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, tajuk kita malam ni, buku seperti yang ada di tangan tuan-tuan, buku Rukun Iman ni ada di tangan tuan-tuan. Kita sudah masih lagi berada dalam rukun yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Rukun pertama, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan teruskan pelajaran kita dalam muka surat 29. Tengok muka surat 29 di bawah tajuk Mafhum al-Ibadah. Mafhumul ibadah ataupun disebut dengan nama pengertian ibadat. Kita hari ini kalau kita kata ibadat, ibadat tu apa? Agak-agaknya kalau orang tanya kita lah, tuan-tuan dan puan-puan para pencinta ilmu sekalian, kalau orang tanya apa itu ibadat, agak-agak kita nak jawab apa? Yakin saya rasalah ramai di kalangan kita yang jawab sebagaimana yang dijawab oleh ramai di kalangan manusia ini, iaitu ibadat itu solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sedekah. Kita kata betul, memang itu ibadat. Tetapi bila kita nak pasang dengan ayat surah Az-Zariyat, tulis nama surah ni surah Az-Zariyat ayat 56, Allah SWT telah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia itu kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Aku tak jadikan jin dan manusia
kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku, maka pada waktu itu kita kena luaskan skop makna ibadat itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kerana itu para ulama Islam telah pun mendefinisikan ibadat dengan beberapa pengertian yang menarik untuk kita bincangkan. Nah, jadi para jemaah, para pelajar, kita tengok dalam kitab kita ni muka surat 29. Muka surat 29 dia panggil mafhum al-ibadah. Mafhum al-ibadah maknanya memahami makna ibadat. Jadi kita nak tahu, orang kata ibadat ni solat. Orang kata ibadat ni puasa. Kita kata betul. Tapi definisi yang lebih luas, definisi yang lebih menyeluruh, komprehensif, yang sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla tentang makna ibadat, itu yang kita nak belajar dalam siri ini. Kita kata insya-Allah. Tengok kitab. Ibadat ialah satu nama. Ibadat ialah satu nama yang meliputi semua perkara yang disukai oleh Allah. Jadi semua perkara ini termasuklah perbuatan, perkataan, tingkah laku kita ni, itu dia panggil perkara. Perkara maksudnya apa? Perbuatan, perkataan dan tingkah laku, maka itu nama dia perkara yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena tahulah. Ini apa yang kita nak tahu hari ini, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tak suka. Maka ibadat itu ialah satu nama yang meliputi perkara yang disukai oleh Allah serta diredai olehnya. Mana perbuatan ini Allah suka, itu ibadat. Perbuatan Allah reda, ibadat. Cuma anak nak bagi tahu awal kepada para pencinta ilmu sekalian, ibadat itu ada dua. Satu dia panggil ibadat secara umum. Yang ni kita nak bincang ni, dia panggil al-ibadatu al-ammah ataupun al-ubudiyatu lillahi azza wa jalla, merendah diri, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah, maka nama dia ibadat. Adapun solat, puasa, zakat, haji itu ibadat khas. Mana kita nak buat tu dia kena ada syarat. Nak solat kena ada wudu, menghadap ke arah kiblat, tutup aurat, nak puasa, itu dia panggil ibadat khas. Kita jangan kata, pelik lah ustaz ni, pelik lah Abu Anas ni, ibadat pula dah, makan nasi pun ibadat juga. Sudah. Macam mana kita nak faham sekarang? Ini cuba. Jadi insya-Allah dalam daurah kita pada kali ini, kita tak pergi panjang, kita bagi pengertian ibadat dan juga syarat qabul ibadah itu penting dalam hidup kita ni. Maka dari sudut apa? Perkara yang disukai oleh Allah Ta'ala dari sudut akidah. Kita daripada awal kitab lagi saya sudah huraikan apa makna akidah. Akidah tu maknanya pegangan, simpulan yang tersemat dalam hati seorang hamba Allah. Itu makna akidah, makna simpul. Aqadah maknanya simpul mati kata orang. Itu akidah. Ataupun i'tiqad. Akidah ini pegangan atau i'tiqad, samalah tu. Ataupun disebut dengan nama tauhid. Amanah tauhid maknanya kita esakan Allah Ta'ala semata-mata daripada sebarang bentuk syirik, sebarang bentuk perkara yang mempersekutukan Allah Ta'ala, maka itu dikira salah dari sudut perundangan. Jangan ada. Dari sudut amalan hati. Apa dia amalan hati? Dalam huraian di bawah nanti ada nanti insya-Allah, seperti cinta, sayang, kasih, mahabbah, pergantungan hati, itu semua untuk amalan hati. Jadi kalau kita sekarang ni amalan hati kita bergantung dengan siapa? Jadi sebagai itulah Aina selalu ulang kata-kata ulama, imanuka awwalu ma nataqat bihi lisanu. Imanuka, pergantungan hati iman kamu itu iaitulah perkara yang pertama, yang awal sekali yang kamu sebut apabila berlaku musibah. Kita ini bila berlaku apa musibah, kita mula dengan Allahu Akbar, Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Itu dia panggil menunjukkan bahawa kita bergantung dengan siapa? Bergantung dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita mahu, itu yang kita nak. Jadi kalau tidak, maknanya kita tak gantung dengan Allah Azza wa Jalla.
Kita gantung dengan makhluk lain. Macam geng-geng Syiah duk panggil Ya Hussein. Kan? Apa-apa Hussein. Dan juga amalan anggota. Amalan anggota ni, apa yang kita buat dengan anggota kita? Berjalan sana sini, makan, minum, apa saja yang kita buat, itu dipanggil amalan dengan anggota. Dan semua amalan at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala daripada perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan dan perbuatan-perbuatan yang wajib ditinggalkan. Perbuatan yang wajib dilakukan dan perbuatan yang wajib ditinggalkan. Maka ini termasuk dalam apa? Termasuk dalam perkara yang dikeredai oleh Allah Azza wa Jalla, yang kita kena cari keredaan Allah, tak boleh suka-suka, ikut aku nak buat apa lah. Kita ada Allah, kita ada Rasul, kita ada undang-undang, kita ada syariat. Baiklah. Termasuk di bawah nama ibadat, iaitulah semua perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya Al-Quran, atau melalui sunnah Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ianya merupakan beberapa jenis ibadat. Sebahagian daripadanya ialah ibadat yang bergantung dengan hati. Ibadat yang bergantung dengan hati seperti rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 ni kita semua tu perkara gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman dengan perkara gaib. Apa dia perkara gaib? Rukun iman. Wa yuqimuna shalah, rukun Islam. Wa yu'tuna zakat, rukun Islam. Ini semua menunaikan haji Islam. Maknanya pergantungan hati itu duduk di iman, rukun iman, al-khauf, rasa takut. Takut kita kepada Allah. Kalau orang tanya, mari kita nak pergi buat maksiat. No. Lish. Kenapa? Aku takut. Allah Ta'ala tengok. Nanti kita tengah nak buat maksiat, mati ketika itu, bila nak taubat. Itu dia panggil nurul iman, masih cerah dalam hati. Raja, yakni mengharapkan pahala, keampunan, keredaan Allah Azza wa Jalla. Tawakal kepada Allah. Raghbah. Raghbah ni maknanya sangat gemar, sangat suka, sangat nak kepada keampunan, kasih sayang Allah Ta'ala, pahala yang Tuhan janjikan. Rahbah mana takut, gerun, dan lain-lain dari jenis ibadat. Ini semua termasuk dalam amalan-amalan a'malil qulub, dan juga amalan zahir yang perlu kita ikhlaskan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ibadat zahir juga penting seperti solat, zakat, puasa dan haji, sedekah dan lain-lain. Kita kata itu kewajipan yang perlu ada pada setiap kita, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, ibadat ini, tulis itu, syarat qabulul ibadah. Syarat ibadat kita nak diterima oleh Allah Ta'ala melalui dua landasan. Dua landasan. Yang pertama, al-ikhlas. Landasan yang pertama, al-ikhlas. Apa makna ikhlas? Bila kita buat satu-satu perkara, mesti apa dia mesti? Mesti berlandaskan kepada kehendak Allah Ta'ala. Mesti kita kena buat kerana Allah semata-mata. Jangan dia buat kerana orang lain. Jangan dibuat kerana orang tu, kerana orang ni. Sebab itulah kita dah bincang dalam siri lepas. Syirik itu ada 3 kategori. Syirik ada berapa jenis? Ada 3 kategori syirik. Di antara syirik yang berbahaya, yang melanda kita, yang boleh melanda kita sekarang ni para jemaah sekalian, iaitulah syirkun asghar ataupun syirkun khafi. Syirik khafi seperti riya, ibadat kita, ibadat kuat tapi tidak ikhlas. Kita kata ini berbahayanya dalam ibadat kita, sebab bila kita tak ikhlas, pahala akan hilang. Pahala akan hilang begitu saja. Kita mengatakan sabarlah para jemaah. Biarlah kita tak glamour. Amalan yang kita buat orang tak puji pun tak apa. Yang penting kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua dipanggil mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ikut apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat ikhlas, tapi amalan kita tak ikut Nabi, tak jadi juga. So saya ikhlas,
Ikhlaslah, tapi amalan tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kata amalan itu tidak menjadi. Leis, kenapa tak jadi? Sebab tak ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata ini berbahaya. Ini berbahaya. Baiklah, dua syarat ingat. Nanti kita akan tanya balik lepas pada ni, apakah syarat qabulul amal? Apakah syarat satu-satu amalan itu nak menjadi amal soleh? Jawabnya dua, satu ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Boleh kata? Ikhlas dan mutaba'ah. Maknanya kita buat secara ikhlas. Yang kedua, kita ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu nama dia mutaba'atun Nabi, ikut yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah betul-betul kita punya amalan itu diterima. Allahu akbar. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Ya Allah, jadikan kami ini dari kalangan orang yang ikhlas. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik, wa minar riya, daripada sifat riya, dan lain-lain sifat yang keji yang menghilangkan pahala ibadat. Baik, kita itu dua perkara, dua poin. Sekarang kita masuk pada huraian. Yang pertama, mengikhlaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak melakukan syirik terhadapnya. Jadi syirik itu kita dah bincang dalam siri lepas. Syirik kita sudah bincang dalam siri lepas. Syirkun asghar, syirkun akbar. Syirik besar itu bukan lagi gugur pahala, itu langsung tak ada. Tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, dan pelakunya akan dihumban ke dalam neraka kekadalannya, wal'iyazubillah. Itu dipanggil syirkun akbar. Yang kedua, syirkun asghar, ini menggugurkan pahala ibadat yang kita buat tapi tidak menghilangkan semua pahala. Cuma orang ni tahta masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan nak maaf, maaf. Kalau Tuhan tak maaf, hilanglah dia punya pahala. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala min ghadabillah, daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik, para jemaah sekalian, sekarang kita pergi mencari sekarang kita pergi kepada mana? Kita pergi ke dalil. Dalil ni, ini pentingnya, dia panggil fiqhud dalil. Pentingnya bila kita belajar ni, kita kena tahu dalil. Apa dalil yang kita nak dengar, apa dalil yang kita nak belajar, itu sangat penting dalam ilmu yang kita belajar. Maka bila kita kata ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melakukan syirik terhadap, inilah makna syahadah, pengakuan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji selain dari Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ala lillahid dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ingatlah, bagi Allah agama yang murni, bersih dari segala rupa syirik. Kalau ada rupa-rupa syirik itu bukan dari Allah Azza wa Jalla, jangan duduk perasan kita. Dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, ni puak kafir ni, hujah puak kafir, dia kata, kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah. Jadi dia punya perantara, pekong-pekong dia tu sebagai perantara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dia percaya juga ada Tuhan. Pekong dia tu orang panggil orang tengah je. Perantara dia panggil. Dengan sehampir-hampirnya, sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta, mengatakan yang bukan-bukan, lagi sentiasa kufur dengan melakukan syirik, wal'iyazubillah. Surah Az-Zumar ayat 3. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa ala lillahid dinul khalis, kita kena mesti, wajib kita kena ikhlaskan agama kita ni semata-mata kerana Allah. Jangan duduk campur dengan benda-benda lain
Sebab bila kita campur, bermakna kita buat satu perkara yang cukup berbahaya, ya di para jemaah sekalian. Baik. Dalil yang kedua, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi dua ayat ini para jemaah sekalian cukuplah untuk menjadi dalil ikhlas dalam amalan kita, dalam gerak kerja kita, ikhlaskan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala Nabi sebut dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat. Semua amalan kita dengan niat. Kita buat apa ni? Kita beramal ni untuk apa? Apa kita buat amal? Jadi kalau kita salah kira, bermakna tuan-tuan kita akan duduk dalam suasana yang begitu gawat yang cukup menakutkan kita. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah biarkan kita tidak mendapat pertolongan dan sebagainya. Baiklah. Syarat yang kedua, dia panggil syarat yang kedua nak terima ibadat ataupun syarat qabulul amal. Syarat yang kedua mengikut ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa membuat sebarang penambahan atau pengurangan. Dua-dua tak ada. La ziyadatu wala naqs. Tak ada ekstra, tak ada juga pengurangan. Hak Nabi buat, kita buat. Sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dalam ayat yang akan datang ini, kita kena buat setakat mana yang kita mampu, semampu mungkin. Semampu mungkin. Maka maka inilah makna syahadah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna kita syahadah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya aku bersaksi bahawa bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah pesuruh Allah, maknanya utusan Allah Azza wa Jalla. Tak ada mana utusan. Kita kata dia utusan tapi kita kata tak ada benda hak dia ajar tu sama dengan orang lain ajar. Kita kata list. Jangan kita buat jadi macam golongan anti hadis. Dia kata Nabi itu manusia juga. Kalau manusia macam kita, no. Dia manusia tu manusia lah tuan-tuan. Tapi bukan manusia biasa seperti kita yang tak ada wahyu, tak ada panduan dari Allah Azza wa Jalla. Kita kata la. Dia manusia tak? Naam, manusia. Kita akui hak tu. Tapi manusia bukan manusia biasa. Manusia qul innama dalam surah yang kita duk baca pagi, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ni suka kita dah bila sampai ajak ni tamak dah kita surah yang Kahfi. Yani qul innama ana basyarum, nama aku manusia. Tapi yuha ilayya, aku menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Mana manusia dari sudut kehidupan biasa, makan, minum, tidur, bangun, ada isteri, ada anak, ada cucu. Tapi bukan manusia biasa seperti manusia lain yang tak ada wahyu, tak ada panduan dari Allah Azza wa Jalla, kita kata la. Baik. Maka bila kita mengaku kita beriman ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala uji kita. Tengok dalam surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran ayat 31. Ayat ini batu uji, batu ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatmu, kepada pengikutmu, kepada orang-orang yang mengaku mereka sebagai umatmu. Kita mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengaku tak mengaku, semua kita mengaku alhamdulillah. Kalau tak mengaku, dia tak mari sini, dia duduk tempat lain dah. Dia pakai baju kuning ke pakai baju apa, ikutlah. Yang penting dia tak duduk sini. Kalau betul-betul kamu mengaku sayang kepada Allah Azza wa Jalla, fattabi'uni. Ini fattabi'uni mungkin ikut aku. Kita sekarang ni mengaku ahlus sunnah. Oh, saya ni ahlus sunnah.
Tapi amalan kita ikut sunnah tak? Tanya dulu. Amalan awak buat tu ikut sunnah ke tidak? Oh, ikut sunnah lah. Alhamdulillah, betul lah ahli sunnah. Kalau kata ahli sunnah tapi amalan tak ikut sunnah, macam mana nak jadi ahli sunnah? Itu dipanggil, itu pengakuan palsu yang tidak betul. Maka Allah kata, fattabi'uni, ikut aku. Jadi sekarang ni, kita cinta ke Nabi. Ni musim sekarang ni orang sibuk dengan musim cinta Nabi SAW. Tapi adakah cinta kita hakiki? Adakah kita betul-betul ikut apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Apakah cinta kita betul-betul mengikut apa yang diajar oleh Nabi? Ataupun cinta kita pelik-pelik? Tak pernah dibuat oleh Abu Bakar, tak pernah dibuat oleh Umar, tak pernah dibuat oleh Ali, menantu Nabi, Osman dan Ali, menantu Nabi, tak pernah buat. Ya, perarakan yang pelik-pelik, macam-macam dia punya itu. Kerana cinta Nabi, takkanlah kita nak kata sahabat tak cinta. Ajaib wallah. Maka itu batu ujian. Bila kita kata bila kita ikut Nabi, apa kita dapat? Yuhibbukumullah. Allah Ta'ala sayang pada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kamu. Itu besar janji Allah Ta'ala kepada kita, wahai para jemaah sekalian. Alhamdulillah. Baik. Ayat yang kedua dalam ayat ini, dia panggil ayat beriman kepada Rasul ni sallallahu alaihi wasallam. Ayat suratul Hasyri ayat 7, suratul Hasyri ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan semua perkara yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah. Nabi kita ajar yang wajib, yang sunat, semua kita terima, kita amalkan. Yang Nabi kita larang, yang haram, yang makruh kita tinggalkan. Apa ni, yang haram tu wajib tinggal, yang makruh usaha untuk juga tinggalkan juga. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan segala apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kamu tinggalkan, berhentilah, jangan duk lawan. Jadi ayat ini Allah SWT bagi tahu, kalau ada di kalangan makhluk Allah Taala ni yang mendakwa dia ikut Quran tak ikut sunnah, jawab dia, ini perintah Allah Taala dari Quran supaya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kamu boleh dakwa ikut Quran? Sedangkan Quran yang perintahkan kepada kamu supaya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita kata kita ikut Quran tapi Quran suruh tak buat. Ini satu kepincangan yang cukup berbahaya yang melanda sebahagian daripada anak-anak orang Islam di zaman kita hari ini. Wal iazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada Allah Ta'ala biarkan kita terumbang-ambing tanpa bantuan, tanpa bimbingan, tanpa apa saja yang yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, ayat yang ketiga ini adalah merupakan ayat ujian lagi besar. Surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka, siapa dia mereka? Orang yang mendakwa beriman itu tidak dikira benar-benar beriman sehingga mereka berhakimkan engkau dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Maknanya, kalau kita nak tahu ini betul tak betul, ini halal ke haram, maka kita kena pergi kepada apa yang diputuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi kata halal itu betul, apa yang Nabi kita larang itu tak boleh buat. Tapi kalau kata, ini hak Nabi ni. Hak Nabi pun zaman dia tu naik unta. Zaman kita hari ni naik kereta. Zaman kita ini naik jet, jadi itu nampak tidak betul-betul solid iman dia menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang pertama. Tanda tuan-tuan. Syarat yang pertama, mereka menerima apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Letak nombor. Setiap pelajar ni kalau ada yang ada buku, kena ada pensel. Saya ni walaupun dah tua pakai pensel, tak pakai pen.
Sebab pensel kalau kita tulis boleh padam kalau sekali salah. Kan? Nah, jadi kena ingat. Syarat yang kedua, kemudian mereka tidak pula berasa di hati mereka suatu keberatan daripada apa yang telah engkau putuskan. Hak Nabi kata tu dia terima, akur, tenang hidup. Syarat yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Maknanya 3 syarat ni mesti kena ada para jemaah sekalian. Syarat yang pertama apa dia? Syarat yang pertama apa dia? Syarat yang pertama iaitu menerima hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita terima. Kata Nabi kata apa, kita kena terima. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak adalah hati kita rasa berat. Rasa berat macam mana? Berat nak menerima apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Undang-undang Islam ni pelik weh. No, tak jadi ni. Apa lagu ni? Jadi kita kata itu di antara orang yang tak betul-betul solid menerima. Syarat yang ketiga, wa yusallimu taslima, akur, menyerah diri, tunduk sepenuhnya kepada undang-undang yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah orang ni baik. Macam kita hari ni, betul hana bagi analogi mudah kepada muslimin dan muslimat. Dalam isu ni kita kata, tuan-tuan dan puan-puan, nah, kita jangan jadikan undang-undang Islam ini seperti undang-undang yang dibuat oleh penggubal undang-undang jalan raya. Undang-undang jalan raya kita lari lebih di tempat hak laju terhad. Contohnya tak? Kena saman berapa ratus ringgit? 300. Tuan-tuan bayar ke tak bayar? Bayar. Kalau tak bayar kan kereta tak bergerak, tak boleh nak sambung rotek lah macam-macam. Tapi lepas bayar tu rasa gembira ke tidak? Tak gembira. Sebab apa tak gembira? Sebab kita rasa terbeban, kita rasa kita diunayai, kita rasa macam-macam kan. Tapi kalau kita bayar zakat, bila tuan-tuan dah bayar zakat, rasa macam mana? Ini satu analogi yang mudah kita nak tahu. Wa yusallimu taslima, ataupun kita wa yusallimu tapi bidun taslim. Bila kita bayar zakat, kita menjiwai, kita merasai bahawa zakat yang kita bayar itu tanggungjawab. Dia panggil tanggungjawab sosial. Tanggungjawab kita kepada orang miskin. Tanggungjawab agama yang Allah Ta'ala perintahkan supaya kita apa? Supaya kita sedekah kepada orang fakir miskin. Maka kita rasa gembira. Sebab kita tunai tanggungjawab. Ini itu dipanggil yang kita nak dalam undang-undang Islam ni, wa yusallimu taslima, kita akur, kita tunduk, patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, barulah tuan-tuan dan puan-puan kita menjadi manusia yang baik, manusia yang betul-betul akur, terima, beriman kepada Allah dan juga menerima apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kita pergi kepada tajuk lain pula. Tajuk tentang al-ubudiyah. Apa makna al-ubudiyah? Ubudiyah ni mana perhambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan menghambakan orang seperti yang dihambakan oleh puak-puak kafir terhadap hamba abdi dia tu. No. Kita memperhambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang sempurna, tidak akan terlaksana kecuali dengan perkara yang berikut. Awak ibadat? Ibadat. Kenapa ibadat? Takut ke neraka. Gitu ya maknanya. Bukan kata kerana sayang kepada Allah, kerana cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana takut ke neraka, ataupun takut orang perli kita, orang ejek kita, orang kata kepada kita. Maka para jemaah sekalian, di sinilah pentingnya kita kena belajar perkara yang berikut ini insya-Allah. Syarat dipanggil sempurna al-ubudiyah. Yang pertama, mahabbah. Kita kena ada sifat mahabbah atau cintakan Allah dengan sepenuhnya. Kenapa musolat? Aku sayang kepada Allah. Nak suruh Allah Ta'ala sayang kepada aku. Iaitu dengan mendahulukan mahabbah atau cinta kepada Allah mengatasi cinta kepada semua orang lain. Pasal itulah kata orang, siapa dia cinta kepada makhluk, dia akan hidup dengan mengampu. Nak suruh kawan tu sayang dengan dia.
Tapi siapa dia cinta kepada Allah, maka dia akan mengabdikan diri sebaik mungkin kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala sayang kepada kita. Itu syarat yang pertama, ada mahabbah. Mana setiap ibadat yang kita buat ni para jemaah, kita kena rasa, menjiwai bahawa kita buat betul-betul kerana Allah Azza wa Jalla, bukan buat kerana dipaksa, kerana Allah. Syarat yang kedua, tunduk, patuh dan menghina diri kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu dengan melaksanakan semua tuntutan dan menjauhkan diri daripada semua larangan Allah Azza wa Jalla, barulah kita kata orang ni orang berabdikan diri. Jadi kalau kita solat juga, tapi maksiat buat juga, lah. Itu tidak sempurna dia panggil. Dia panggil on off. Pagi duduk masjid, malam duduk tepah. Duduk di bar ataupun duduk di disco, apa benda macam ni awak. Ini bahaya. Al-ubudiyah ialah yang menghimpunkan rasa mahabbah serta penuh kehinaan dan kepatuhan. Kita duduk situ. Rasa mahabbah, sayang kita kepada Allah. Undang-undang Allah Ta'ala kita rasa suka. Baru betul. Raja mengharapkan pahala, khauf takut pada siksaan, maka dengan itu terlaksanalah ubudiyah seorang hamba terhadap Tuhan penciptanya, insya-Allah. Dengan melaksanakan ubudiyah kepada Allah dengan sepenuhnya akan membawa seorang hamba mencapai tahap mahabbah, cinta kasih Allah, kasih kepada Allah dan keredaannya. Sesungguhnya Allah kasih kepada hambanya yang menghampirkan diri kepadanya dengan melakukan semua suruhan yang difardukan ke atasnya dan juga dengan tambahan kepada amalan-amal sunat yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak buat. Allahu akbar. Apabila seorang hamba memperbanyakkan amalan sunat, ni kita nak tahu ni, amalan sunat bertambah hampirlah ia kepada Allah Taala dan terangkatlah darjatnya di sisi Allah. Dan semua itu adalah sebahagian daripada sebab yang akan memasukkannya ke dalam syurga dengan limpah kurnia serta rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ingat molek lagi kita ni. Firman Allah Ta'ala, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendahkan diri dan dengan suara perlahan-perlahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Jadi kita dengan Allah Ta'ala ni tak usah duduk melau bertempik, tak ada. Cukup dengan kita merayu kepada Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi SAW pernah berjalan dengan para sahabat, kemudian mereka menguatkan suara bertakbir. Nabi kata, Irba'u ala anfusikum. Kesialah pada diri kamu, tak usah bertepik-tepik lah, melau-lau, tak perlu. Kamu bukan panggil Tuhan yang tak dengar. Kamu bukan panggil Tuhan yang tak ada. Kamu panggil Tuhan yang dekat je dengan kamu. Jadi tak perlu kita bertempik, melaung. Cukup dengan apa yang kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah dalam doa kita hari ini, tak perlu melau-lau. Imam-imam di masjid, Masya Allah, dengan mic pilot duduk kat mulut ni, bertempik lepas solat. Orang nak zikir pun terganggu. Orang duduk solat yang masbuk pun terganggu. Jiran-jiran sebelah rumah yang tak mari masjid, orang tua, orang tu nak solat pun terganggu. Kita kata imam berhati-hati. Jangan sampai kita menyalahi apa yang disyariatkan, dia ajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Kita pindah ke tajuk yang ketiga dalam siri ini, insya-Allah. Dalil-dalil serta tanda keesaan Allah Azza wa Jalla. Dalil serta tanda keesaan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa dalil yang kita tengok di sini. Insya-Allah, mudah-mudahan sempatnya masa yang kita ada ni, biiznillahi Azza wa Jalla. Ada 3 dalil kita bincang biiznillahi Azza wa Jalla. Sesungguhnya dalil atau tanda keesaan Allah Ta'ala sangat banyak. Dalil Tuhan ada ni banyak. Sesiapa yang memerhatikannya serta merenunginya, maka akan teguh ilmunya serta bertambah keyakinannya terhadap keesaan Allah Ta'ala dalam mentadbir serta wahdaniyah keesaan Allah
Allah dalam perbuatannya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan uluhiyah ketuhanannya. Ini kita kena ingatlah. Maknanya kita nak ni Allah Taala ni rububiyah, maknanya ketuanan. Uluhiyah ketuhanan itu beza di antara dua. Kemudian kita kenal Allah Taala melalui perbuatan makhluk-makhluk yang muncul yang ada depan kita ni, kita boleh kenal mereka sebagai tanda bukti adanya Allah Azza wa Jalla. Itu. Dan nama-nama Allah Taala yang indah dia panggil Al-Asmaul Husna boleh kita hayati, serta sifat-sifat Allah Taala yang Al-Ula yang maha tinggi juga boleh kita hayati. Dan ini ni. Baiklah para jemaah sekalian, kita cuba pergi kepada dalil yang ada ni secara ringkas-ringkas biiznillahi azza wa jalla. Antara dalil dan tanda-tanda kewujudan Allah Taala seperti berikut. Yang pertama, hebatnya kejadian alam semesta ini. Halus seni ciptaannya. Jadi kalau kita tengok, matahari dengan bulan tak pernah aksiden. Kita atas dunia ni buat rel, kereta api, aksiden boleh. Aksiden, sama-sama kereta api pun aksiden. Nah, walau jaga kuat. Sistem perjalanan yang pelbagai jenis makhluk terdapat dalam alam ini. Alam atas bumi pun banyak, dalam bumi pun banyak, lebih teruk lagi kalau kita turun ke dalam laut, dia panggil snorkeling. Ana pernah juga dah pakar dia punya ni cermin tu. Kita menyelam tengok. Masya Allah, dunia lain di bawah tu. Dengan batu karangnya, dengan ikan comel-comelnya. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala ni. Itu orang naik atas angkasa ni pula, tengok macam-macam pula tu. Macam-macam. Sistem perjalanan yang teratur, sesiapa yang memerhatikannya serta berfikir tentang kejadiannya akan berasa yakin dengan wahdaniyah, dengan keesaan Allah Azza wa Jalla. Maka mereka yang merhatikan kejadian langit dan bumi, matahari dan bulan, manusia dan hayawan, tumbuh-tumbuhan dan batu-batan akan mengetahui dengan penuh yakin bahawa semua makhluk itu memiliki pencipta yang sempurna pada namanya, sifat-sifatnya dan uluhiyah ketuhanannya. Semuanya tersebut menunjukkan bahawa Allah yang esa sajalah yang berhak disembah. Allahu Akbar. Beberapa dalil secara ringkas-ringkasnya. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam surah Al-Anbiya ayat 31 hingga 33. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِفِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Dan kami telah jadikan di bumi gunung ganang sebagai pasak, supaya bumi itu tidak menggegar mereka dan kami tidak menggegarkan mereka. Dan kami jadikan padanya celah-celah bukit sebagai jalan-jalan lalu lalang, supaya mereka mendapat petunjuk. Dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal daripada runtuh dan jatuh. Sedang mereka yang kafir itu berpaling, tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan, tiap-tiap satunya beredar di tempat edaran masing-masing. Surah Al-Anbiya ayat 31 dan 33 hingga 33. Tengok. Ini Allah telah contohkan. Tuan-tuan bacalah, banyak lagi ayat lain. Cuma ini contoh dalil. Ayat yang kedua, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah ialah kejadian langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Surah Ar-Rum ayat 22. Jadi yang tadi alam
Yang sini orang, nah, orang pula macam-macam. Kita punya bahasa, kita punya, dekat-dekat ya kampung. Kami di Kelantan dengan Thailand. Langkah sungai, bukan langkah laut, bukan overseas pun. Over sungai. Tapi bahasa dia langsung kita tak faham. Sawadikap, sawadikap. Itu yang kita tahu, apa benda. Ha. Kalau pergi di sebelah sana pula, Filipin pula. Masya Allah, tabarak. Tak usah cakap banyak lah bang. Pergi tempat orang asli ya. Dia punya bahasa kabilah-kabilah dia, batik lah apa benda dia punya itu bahasa ada lain pula dah. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Ini semua bukti-bukti yang menunjukkan tanda keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada alam yang diciptakan ini. Baiklah. Tanda yang kedua, bukti yang kedua, ajaran syariat yang telah Allah utuskan melalui rasul-rasul dan dikuatkan pula ajaran tersebut dengan tanda-tanda keterangan yang menunjukkan kepada wahdaniyah, keesaan Allah Azza wa Jalla untuk disembah. Semua ajaran yang telah disyariatkan oleh Allah atas makhluknya daripada hukum hakan menjadi dalil yang nyata bahawanya ia tidak datang kecuali dari Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, daripada Rabb pencipta yang maha bijaksana lagi maha mengetahui perkara yang baik untuk makhluk ciptaannya. Jadi kita kena yakinlah. Alhamdulillah. Firman Allah Ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata. Mukjizat tu banyaklah. Dalam buku ni yang saya usahakan bulan Rabiul Awal ni, nama dia Tahzibus Sirah. Dalam buku tu ada senarai 55 mukjizat Nabi SAW yang disenaraikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahzib. Menarik. Tuan-tuan yang belum dapat kitab Tahzib ni boleh dapat. Saya kata kitab Tahzib ni mampu milik, berani baca. Mampu milik, berani baca. Sebab apa kita kata begitu? Sebab harganya murah, RM15 je. Berani baca sebab muka surat dia 100. Kenapa tak berani baca? Cinta Nabi, nak baca cinta Nabi pun payah. Tak, baca novel boleh pula. Kita kata lah. Baiklah. Itu mukjizatnya nyata, yang jelas. Dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan supaya manusia dapat menegakkan keadilan. Surah Al-Hadid ayat 25. Dan juga ayat yang satu lagi, firman Allah Ta'ala, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sekiranya sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak mendatangkan sebanding dengan Quran, apa jadi? Mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka membantu sama sendiri. Berkumpullah di atas dunia ni para sastrawan-sastrawan yang begitu hebat, ahli-ahli falsafah yang begitu bijak, cendekiawan yang begitu mahir, nak buat seperti Quran, no, tidak akan mampu. Tidak akan boleh. Itu cabaran daripada Allah Azza wa Jalla. La ya'tu nabi mislihi. Mereka tak akan boleh buat. Nak dengar cerita? Cerita kata zaman Quraisy dulu lah, zaman duduk lawan dengan Nabi dulu, dia cuba nak tiru surah Al-Fil. Nak tiru surah Al-Fil. Dia pun buat surah Al-Fil. Wa ma adraka mal fil. Gajah, apa yang kau tahu tentang gajah? Jismun kabir khartum tawil. Tubuhnya besar, belalainya panjang. Gapo dia cerita? Ini bukan cerita dongeng budak-budak ni. Nah, ini orang panggil cerita dongeng budak-budak. Pasal jenis dia main belalai panjang, tubuh besar. Gapo cerita gajah? Allah Ta'ala buat gajah nak suruh kita fikir. Bukan duduk main cerita kita belajar belalai panjang gitu. Baiklah. Dalil yang ketiga, insya-Allah ini yang merupakan yang terakhir lah dalam CD kita ni, biiznillah azza wa jalla. Dia panggil fitrah, dalalatul fitrah, asal kejadian manusia mencari Tuhan. Fitrah kejadian manusia yang telah Allah jadikan dalam hati hamba-hambanya mengakui keesaan Tuhan
Ianya merupakan suatu perkara yang telah tetap dalam diri manusia. Apabila manusia ditimpa bala bencana, mereka akan mendapatinya dalam fitrah jiwa dia serta kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seorang manusia selamat daripada keraguan yang melemahkan imannya dan syahwat yang merubah perjalanan fitrahnya, nescaya mereka akan dapati dalam dirinya pengakuan serta kepatuhan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla dalam uluhiyah ketuhanannya. Nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya juga akan penuh akan patuh kepada pengajaran syariat yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ke atas mereka. Itulah yang dikatakan kepatuhan itu mari daripada mana? Mari daripada dilalatul fitrah, kejadian asal manusia semuanya nak kepada kebenaran. Firmanullah Ta'ala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salah wa la takunu minal musyrikin. Setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu engkau dan pengikutmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada agama Allah yang murni, iaitu agama yang Allah ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah Ta'ala itu. Itulah agama yang teguh. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tak faham. Hendaklah kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutmu, sentiasa merujuk kembali kepada Allah dengan mengerjakan amal-amal bakti, serta bertakwalah kamu kepadanya, dan kerjakanlah sembahyang dengan betul dan sempurna, dan janganlah kamu tergolong dari mana-mana golongan orang-orang musyrik. Jadi ayat ini dia panggil fitratallahi allazi fataran nasa. Mana dalam jiwa manusia ini ada sifat semula jadi mencari, mengakui adanya Allah Azza wa Jalla. Orang etis sekalipun, memang dia etis tu baru jadi ya. Sakat dia mengaji falsafah tinggi-tinggi akan jadi etis. Jadi yang asalnya dia mengaku dalam alam zuriat lagi, di alam zuriat lagi mereka mengaku mereka sebagai hamba Allah. Bila Allah tanya alastu bi rabbikum qalu bala. Baiklah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang dilahirkan mereka lahir di atas landasan fitrah yang suci bersih. Maknanya tak ada syirik, tak ada syirik apa-apa. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua ibu bapanya lah yang mencorakkan hidupnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi penyembah api. Zaman kita ini menjadi liberal, jadi sekular, jadi macam-macam pemikiran yang karut-marut. Sebagaimana binatang telah melahirkan anaknya dengan sempurna, apakah kamu tidak sedar ada di antaranya yang cacat, putus hidung, atau dengan sebab perbuatan tuannya? Ada juga cacat. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca ayat, teruslah fa'aqim wajhaka lid-din hanifah, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, iaitulah fitrah, turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah Ta'ala ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Hadis ini dalam Bukhari. Kita kata alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita pada kali ini, iaitulah tentang 3 perkara: mafhumul ibadah, makna ibadat; yang kedua, syarat qabulul ibadah, syarat Allah Ta'ala nak terima ibadat itu mesti ikhlas dan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bawa pula di sini, iaitulah bagaimana merealisasikan ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah Ta'ala. Kita kena terima akur dengan apa yang diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang 3 dalil tanda bukti adanya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka kepada kita hati baik dan mantapkan akidah kita, tidak bergoyah, termasuklah anak-anak yang kita sayangi, supaya mereka selamat di dunia dan aman di akhirat, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita rukun yang pertama. InsyaAllah kita akan masuk dalam siri yang akan datang, rukun yang kedua. Sekarang kita berpindah kepada sesi tanya jawab kalau ada soalan. Silakan. Kalau tak ada soalan, kita tamat. Ada soalan, buka ya, buka mic, tanya.
Tak ada lah. Silakan kepada yang ada nak bertanya soalan kepada Datuk sebelum kita selesaikan siri pengajian kita pada malam ini. Baiklah, biasanya mengikut dalam kaedah ahli motivasi kata orang tak tanya soalan tu dua sebab. Nah, bila kita kuliah ni orang tak tanya soalan tu dua sebab. Sebab yang pertama dia faham semua. Alhamdulillah, saya letak kategori yang pertama lah pada jemaah kita. Sebab yang kedua dia tak faham semua, dia tak tahu apa orang cakap. Ini tak berlaku kepada orang-orang yang pencinta ilmu sekalian. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam minggu yang seterusnya. Minggu depan ni, hari Jumaat depan, saya dijemput untuk menghadiri muzakarah haji kebangsaan bagi tahun 1446. Mudah-mudahan ada info-info keputusan-keputusan muzakarah yang baru-baru untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam muzakarah ilmu yang sangat penting itu. Bagi anak penting menghadiri muzakarah haji ni penting sebab apa? Sebab kita boleh terima maklumat-maklumat yang baru. Khususnya pembesaran masjid dan lain-lain kawasan Mina yang sentiasa di-upgrade keadaannya oleh pihak pemerintah. Jadi kita daripada pihak muzakarah, pihak pembimbing perlu maklumat yang baru. Jadi insya-Allah jadi minggu depan ni kita ke muzakarah haji dan kita akan sambung dalam siri yang akan datang dalam minggu yang berikutnya. Biiznillahi azza wa jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.